قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Kita masih lagi dalam siri pengajian kitab Hadaiqu al-Anwar wa Matali'ul Asrar fi Sirati Nabiyil Mukhtar karangan Al-Imam Bahraq Al-Yamani radhiyallahu anhu. Dan hari ini kita masuk pada Al-Babur Rabi', bab yang keempat, fi dzikri maulidihi asy-syarif wa rada'atihi wa nash'atihi ila hin awani ba'athatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita berkenaan dengan maulid Nabi kita Muhammad dan penyusuan Nabi kita Muhammad serta nash'atihi ila hin awani ba'athatihi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cerita tentang proses pembesaran Nabi kita Muhammad sampailah kepada hampirnya Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca semalam di mana sampai? Jama'atun minal mutaakhirin. Ayuh. قال علماء السير ووضعته أمه وهو مستقبل القبلة واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء مختونا مسرورا أي مقطوع السرة ليس عليه شيء من قذر الولادة. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan ibunya menghadap ke arah kiblat. Wadi'an yadayhi 'ala al-ard. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maksudnya Sayyidina Rasul lahir dalam keadaan menghadap kiblat. Yang kedua, beliau meletakkan tangannya ke atas tanah. Wadi'an yadayhi 'ala al-ard maksudnya macam duduk gitu. Rafi'an ra'sahu ila as-sama', mengangkat kepalanya ke langit. Makhtunan masrura, dalam keadaan telah berkhitan, ini telah dikhitan dan kemudian masrur makna sini makhtu' as-surrah, iaitu telah terputus tali pusatnya dan tidak ada kesan-kesan kotoran ketika mana dilahirkan, darah dan sebagainya tidak ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawa Ibnu Ishaq an Syaffa bitasydid. Syaffa siapa? Ummi Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhuma, wa hiya allati tawallat wiladatahu annaha qalat lamma saqata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala yaday sami'tu qailan yaqulu yarhamukallah wa adaa li ma bayna al-mashriq wal maghrib hatta nazartu ila qusur asy-Syam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq, yakni Sayyidatina Syaffa, ibu kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhuma, waktu ketika mana beliau menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Sayyidatina Syaffa adalah bidannya yang melahirkan, yang menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad. Kata beliau, ketika Nabi berada di tanganku, jika aku mendengar suara menyebut yarhamukallah, Allah merahmatimu, dan pada waktu tersebut terang benderang di antara langit, di antara masyriq, timur dan barat, sehingga aku melihat qusur asy-Syam. Ini antara perkara-perkara yang dilihat pada waktu ketika Nabi lahir. Walailata waladihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qamadat naru faris allati ya'budunaha وكانت وقودها مستمرا من عهد موسى عليه الصلاة والسلام وارتجس إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة وغاضت بحيرة ساوة. نعم بحيرة ساوة. Dan kemudian وتنكست جميع الأصنام في جميع الآفاق وسقط عرش إبليس ورميت شياطين
bisyuhub famuni'at min istiraqis sam'i. Jadi ada beberapa perkara yang berlaku ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Nah, antaranya disebutkan adalah terpadamnya api yang disembah oleh golongan Parsi, Majusi selama 1000 tahun. Dan dikatakan api tadi telah marak sejak daripada zaman Nabi Musa alaihi salam. Tidak pernah padam. Terpadam pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kemudian bergegar puing-puing di dalam dewan Kisra. Iwan maknanya mungkin di sini dengan maksud dewan. Dan kemudian tergugur daripadanya, jatuh daripadanya 14 syurfatan. Bukan daripada 14 tiang utamanya telah gugur. Dan itu ditakwilkan sebagai 14 orang raja yang akan memerintah Parsi, dan kemudian selesai. Tidak ada lagi kerajaan Parsi setelah itu. Dan kemudian akan kering Buhairah Sawah, Buhairati Sawah. Dan tempatnya di mana? Di Iran. Dan ke semua asnam ataupun berhala yang berada di seluruh dunia akan jatuh, gugur. Iblis, arasnya juga, tempat singgah sana iblis juga gugur, jatuh. Dan syaitan dilemparkan dengan panah ataupun kilat, dan ini menghalang mereka daripada naik ke langit untuk mendengar dan mencuri dengar berita-berita yang ada di langit. Faidatun at-tahqiqu anna asyayatin kan turma bisyuhubi liqaulihi ta'ala illa man istaraqa as-sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin lakinnahu ramyun la yakthuru fihi isabatuhum birrujum wa la yamna'uhum an maqa'idihim lis-sam'i falamma wulida sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana ar-ramyu birrujumi ashadda rajma. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم استمر منعهم عن مقاعدهم كما صرح بذلك فيما حكاه الله تعالى عنهم وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وذلك لئلا يلتبس الوحي بالكهانة. Jadi syaitan sebelum Nabi SAW dilahirkan, ada panah sudah ada pada waktu tersebut. Maksudnya kilat sudah ada waktu itu. Bukan kilat baru ada waktu ketika mana Nabi lahir. Tak. Kilat ada, cuma kilat tersebut tidak menghalang daripada mereka untuk terus berada di permukaan langit untuk mereka mendengar berita daripada langit. Tapi ketika datangnya Rasulullah SAW dilahirkan ke muka bumi, maka kilat-kilat tadi makin banyak, dijadikan oleh Allah Ta'ala semakin banyak. Faham? Jadi pada ketika tersebut, ini yang menghalang mereka untuk naik ke atas langit untuk mendengar. Tak boleh naik lagi dah. Jadi apa hikmah dia? Zalika li'alla yaltabisal wahyu bil kahana. Ini agar tidak bercampur antara wahyu dengan perdukunan dan juga perbomohan, kerana mereka juga mendengar daripada iblis, daripada syaitan. Wa fi sahihaini aidan annahum qalu qad hila bainana wa baina khabari as-sama' wallahu a'lam. Jadi syaitan kata apa dalam sahihain disebut, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang kita terhalang di antara kami dengan khabarnya sama. Kami tak boleh dengar lagi khabar sama, yakni berita-berita daripada langit. Wa awwalu man arda'atuhu Suwaibatu radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam Suwaibatu bi musallathatin. Yani Suwaibah musagharah. Maulatu ammihi Abi Lahab. Wa arda'at ma'ahu ammahu Hamzata wa Aba Salamata Abdullah Ibn Abdul Asad Al-Makhzumi bilabani ibniha Masruh bimuhmalat. Jadi Nabi disusui oleh Suwaibah.
Dan bersama-sama dengan Nabi pada waktu tersebut adalah Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah juga disusui oleh Suwaibah. Dan juga Abu Salamah, Abdullah ibn Abdul Asad Al-Makhzumi, daripada susu anak beliau, anak Suwaibah, iaitu Masruh. Wa fi sahih al-Bukhari, jadi Nabi SAW, saudara susu Nabi SAW, beliau siapa? Sayyidina Hamzah, Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad, dan juga Masruh. Ini saudara susu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih al-Bukhari annahu sallallahu alaihi wasallam qala, siapa Abu Salamah? Abu Salamah adalah suami kepada Ummu Salamah. Sebelum Nabi SAW berkahwin dengan Sayyidatina Ummu Salamah, beliau adalah isteri kepada Abu Salamah. Jadi suami kepada Ummu Salamah adalah saudara susu Nabi SAW. Wa fi sahih al-Bukhari, dan beliau wafat dalam perang Uhud. Sayyidina Abu Salamah wafat ketika peperangan Uhud. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال أرضعتني أنا وأبا سلمة ثويبة. Nabi sebut sendiri, ini saudara susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Urwah bin Zubair wa Thuwaibatu maulatun li Abi Lahab. Kana Abu Lahab a'taqaha fa arda'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab membebaskan Thuwaibah, dan kemudian beliau menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata Abu Lahab uriyahu al-Abbas fi aswa'i halatin. Maka diperlihatkan kepada Sayyidina Abbas keadaan Abu Lahab setelah dia mati dalam keadaan yang sangat buruk. Yang tengoklah mimpi. Faqala lahu madza laqita? Qala lam alqa ba'dakum khaira غير أني خفف عني العذاب بعتاق ثويبة. Nah, dia kata, saya tidak bertemu dengan sebarang kebaikan setelah mana aku mati, melainkan diringankan kepadaku azab. Kerana apa? Kerana aku telah membebaskan Suwaibah. Baik, membebaskan Suwaibah sebab apa? Sebab Nabi SAW. Jadi disebut Suwaibah, hakikatnya yang dimaksudkan adalah kerana Nabi, ma'ruf. Qultu, tengok sini, fatakhfiful azabi, kata al-Imam Bahraq, takhfiful azab anhu, daripada Abu Lahab, innama huwa karamatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kemuliaan kepada baginda Nabi. Apa dia? Dia lompat. Tu. Dia main ikut ni. Lepas dia pergi kat mana? Masuk bilik kot. Dia masuk bilik? Terkejut dia. Ya Allah, menatang ni no. Tak makan pun. Tak makan pun. Macam mana nak buat? Tak apalah. Dia melampau ni, saya takut dia masuk ni, dia duduk buat dalam ni. Dia buat sarang. Dia buat lubang pula lagi. Baik, tak apa. Nanti racun. Baik. Qultu fatakhfiful adzabi anhu innama huwa karamatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam kama khuffifa an Abi Talib la li ajli mujarrad al-'itqi li qawlihi ta'ala wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Tamam? Jadi apa ni, ini adalah karamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama khuffifa an Abi Talib la li ajli mujarradil 'itqi. Kerana bukan semata-mata kerana mujarrad 'itq. Kenapa? Kerana Nabi Allah Taala sebut dalam Quran wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Jadi amalan mereka
tidak ada apa-apa, sia-sia saja. Jadi kalau kerana amalan tadi, maksudnya kerana aku telah membebaskan Suhaibah, itu amal, maka amal mereka telah disebut oleh Allah bahawa sia-sia, tak akan dapat apa-apa pun. Jadi apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini adalah dia dilepaskan daripada azab tadi adalah kerana apa? Kerana baginda Nabi SAW. Kerana itu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Nasruddin Ad-Dimashqi, "Idza kana hadha kafiran jaa zammuhu bitabat yadahu fil jahim muqallada ata annahu fi yawm al-ithnain daima yukhaffifu anhu bis-sururi bi ahmada fama dhannuka bil 'abdi alladhi tula 'umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Jadi kalaulah si kafir ini, iaitu Abu Lahab, dibebaskannya pada setiap hari Isnin hanya kerana gembira dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hari itu adalah hari ini. Ini hari Isnin kan? Aywa. Hari ini hari Isnin. Dan setiap hari Isnin dia akan dilepaskan. Bagaimana keadaan yang kamu kepada orang yang beriman kepada Nabi, gembira dengan Nabi pada setiap saat kehidupan dia. Yukhaffifu anhu bisururi bi Ahmad, dia hanya kerana pada setiap hari Isnin kerana dia membebaskan Suhaibah disebabkan kerana Nabi SAW, kerana Suhaibah yang maklumkan kepadanya tentang kelahiran Nabi kita Muhammad, maka terus dibebaskan dia daripada azab api neraka, azab kubur. Bagaimana dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, yang pada setiap hari, setiap detik mereka beriman kepada Nabi, kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan mereka? Mana lebih lagi daripada itu. Jadi kerana itu babun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah pintu yang paling terbaik. Dan untuk kita masuk melaluinya, agar kita tidak orang panggil apa? Disiksa dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala kelak. Tamam. Boleh? Jadi masuklah melalui pintu itu cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala ulama as-siyar, thumma ihtamalathu Halimatu as-Sa'diyah bintu Abi Zu'aib musagharu Dhi'b min Bani Sa'd bin Bakr bin Hawazin, ثم قيس بن عيلان بمهملة ابن إلياس بن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان حين قدمت مع قومها يلتمسون الرضعاء لما يرجونه من المعروف من أهليهم. Jadi kemudian baginda Nabi dibawa oleh Sayyidatina Halimatus Sa'diyah ke kampung Bani Sa'ad. Dan seperti kita sedia maklum bahawa beliau digelar Sa'diyah, yakni Sa'diyatun fil azal, yakni yang telah diberikan kebahagiaan oleh Allah Ta'ala sejak pada azali, bukan hanya kerana beliau daripada kampung Bani Sa'ad. Kenapa? Kerana kegembiraan dan kebahagiaannya adalah dengan sebab Nabi SAW. Baik. Jadi ketika mana dia datang untuk mencari anak susuan, maka mereka bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahlu Makkah yastardi'una auladahum fihim li fasahatihim. Kenapa orang Mekah menyusukan anak-anak mereka pada waktu tersebut jadi adat kepada orang-orang di Badiah ataupun daripada Bani Sa'ad dan sebagainya? Kerana apa? Li fasahatihim. Kerana fasahah. Kerana lidah mereka yang fasih, wali sihhati hawa'il badiyah, dan juga kerana bagusnya udara kampung. Fa aqama sallallahu alaihi wasallam fihim nahwa 5 sinin. 5 tahun Nabi berada di kampung. Wa dhahara lahum min yumnihi wa barakatihi fi tilka al-muddati anwa'un min al-mu'jizati wa khawariqil 'adat. Hakikat ni bukan namanya mukjizat sebenarnya. Ini dipanggil sebagai irhasat. Nau' minal qawariqil 'adah. Jadi qawariqul 'adah ni ada banyak, ada dipanggil irhasat, ada yang dipanggil mukjizat, ada dipanggil karamah, ada yang dipanggil ma'unah.
ada yang dipanggil ihanah, ada yang dipanggil istidraj. Nah, dan lagi itu saja. Nah, jadi kalau kata mu'jizah, yani amrun qariqun lil 'adah, zahiratun ala atau zahirun ala yadi mudda'in nubuwah. Nah, jadi amrun qariqun lil 'adah. Semua perkara tadi dia punya tempat ishtirak dia di mana? Tempat gabungan di antara semua sekali tadi pada amrun qariqun lil 'adah. Cuma dilihat kepada siapa yang diberikan amrun qariqul adah tersebut. Yang diberi kepada Nabi dipanggil mukjizat. Nah, yang diberi kepada para wali dipanggil karamah. Nah, yang diberikan kepada Nabi sebelum dijadikan Nabi, maksudnya para anbiya sebelum jadi Nabi diutuskan, dipanggil irhasa. Tamam? Dan diberikan kepada para wali Allah Ta'ala dipanggil karamah. Kalau diberikan kepada hamba-hamba yang apa ni, zahir kepada mereka kebaikan, nah, maka dipanggil ma'unah. Nah, dipanggil ma'unah. Itu pun nauk daripada karamah juga. Dan kemudian kalau kata diberikan kepada orang yang kafir, nah, itu dipanggil ihanah. Dan apa ni, mungkin istidraj. Nah, diberi kepada kafir dipanggil istidraj. Ihanah pula qariqul adah, tapi bercanggah dengan apa yang murad bagi orang yang tadi. Dia inginkan yang lain, diberikan yang lain. Contoh macam Musailimah, ketika mana dia nak anak-anak kecil datang kepada dia, maka dia ludah ataupun dia tahnik budak-budak ni, maka budak-budak ni tidak akan boleh menyebut huruf ra. Ataupun kalau disapunya kepala kanak-kanak tadi, akan jadi botak budak-budak tersebut. Ketika besar tak akan tumbuh rambut. Telaga kalau diludah olehnya, kering telaga tadi. Kerasakan lah. Tapi qariqul adah lil ihanah, maka dia panggil ihanah. Tamam? Baik. Baik. Wa rawa Ibnu Ishaq an Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhuma qalat Halimatu kharajtu fi niswatin min bani Sa'd naltamisu ar-ruda'a ala atanin li khamra. Nah, khamra maknanya sangat putih. Yani himar atan ataupun keledai betina milik Sayyidatina Halimah putih. Fi sanatin syahba, ini pada musim yang sangat kering. Wa ma'iya zawji al-Harith bin Abdul Uzza min bani Sa'd bin Bakr. Wa ma'ana syarifun lana ay naqatun musinnah. Dibawa bersama dengan kami adalah unta. Ma tabiddu biqatratin, maksudnya tak keluar langsung susu. Wa ma nanamu laylana ajma'a min buka'i sabiyina, maksudnya malam-malam kami dipenuhkan dengan tangisan anak-anak kami kerana kering. Ma fi sadiyaya ma yughnihi, jadi buah susuku tak mampu untuk mengenyangkan mereka. Wala fi syarifina ma yughadhihi, dan juga susu unta kami pun tak ada. Faqarajtu ala atani tilka wa laqad azzamat birrakbi, ay a'yat wa taqallafat an jama'atil ibil. Jadi bila aku naik kenderaan untuk nak menuju ke Makkah Al-Mukarramah, tertinggal kami kerana apa? Kerana unta dan juga atan keledai kami ni tidak laju. Jadi disebabkan kenapa tidak laju, kerana tempang, kerana sakit dan sebagainya. Jadi kira terlambatlah. Jadi di sini falsafahnya dilambatkan seorang tadi, kadang-kadang hikmahnya besar. Kadang dipercepatkan nikmat kepada seorang, ada hikmahnya. Kerana tu Sayyidina Abdurrahman bin Auf, beliau menangis ketika mana mendapatkan nikmat dengan cepat. Kenapa? Kerana dia bimbang, kata beliau, saya bimbang kalau saya mendapatkan nikmat dengan cepat ini, dipercepatkan di dunia agar tidak mendapatkannya di akhirat nanti. Sampai macam tu sekali. Para ashabu dan juga para salafus salih yang terdahulu bimbang ketika mereka mendapatkan nikmat yang pelbagai.
Kerana bimbang ini dipercepatkan kepada mereka, tidak akan diberi kepada akhirat nanti. Macam tu sekali. وَمَا نَنَامُ لَيْلَنَا أَجْمَعَ مِنْ بُكَاءِ صَبِيِّنَا مَا فِي سَدْيَيَّ مَا يُغْنِيهِ وَلَا فِي شَارِفِنَا مَا يُغَذِّيهِ فَخَرَجْتُ عَلَى أَتَانِي تِلْكَ وَلَقَدْ أَذَّمَتْ بِالرَّكْبِ أي وَلَقَدْ أَزْرَتْ بِهِمْ. Lepas tu orang main-main pula, disebabkan kerana maksudnya kaum dia pada waktu tersebut tengok, keledai pun lekeh, tertinggal jauh. Dha'fan wa ajfa, disebabkan kerana lemah dan juga kerana kurusnya. Hatta syaqqa dhalika alaihim hatta qadimna Makkah wa wallahi ma minna imra'atun illa 'urida 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'bahu idza qila laha innahu yatimun. Maksudnya semua wanita yang hadir daripada kampung untuk mengambil anak-anak susu, mereka telah melihat Nabi Muhammad SAW. Tapi kesemua mereka menolak. Kenapa? Kerana diketahui bahawa Nabi tidak ada ayah. Innahu yatimun. Jadi mereka menolak kerana tahu kata kalau yatim tidak ada orang yang boleh memberikan kewangan kepada mereka. Disebabkan kerana mereka nakkan wang sahaja semata-mata, maka Allah Ta'ala haramkan kepada mereka dengan perkara tersebut. Halimatus Sa'diyah pada permulaannya juga sedemikian. Tapi setelah itu beliau berubah. Niatnya hanya semata-mata untuk mendapatkan barakahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kurnia kepada Sayyidatina Halimah As-Sa'diyah setelah itu. Maka beliau menjadi orang yang sa'ad, dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah Ta'ala dunia dan akhiratnya. Maka disebut di sini, "Wallahi ma minna imra'atun illa 'urida 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'bahu idza qila laha innahu yatimun. Wa dzalika anna innama kunna narju al-ma'rufa min abi as-sabi fakunna naqulu yatim wa ma 'asa an tasna'a ummuhu wa jadduhu." Jadi apa dia yang mak dengan datuk dia akan boleh buat, ayah dia tak ada, mereka tak akan boleh untuk nak bagi biaya kewangan kepada kami untuk bela anaknya. Fakunna nakrahuhu lidzalik, karena sebab tu yang mereka tidak mau dengan anak yang yatim. Fama baqiyat imra'atun mimman qadimat ma'i illa aqadat radi'an ghairi. Jadi semua ibu-ibu dah ambil dah anak-anak masing-masing. Maksudnya mereka dah pergi jumpa, tengok ada keluarga yang nak serahkan anak-anak susuan, kecuali aku. Falamma ajma'ana intilaqa qultu li sahibi. Ketika kami dah berkumpul untuk kami nak berangkat balik, maka aku kata kepada suamiku Harith, "Wallahi inni la akrahu an arji'a min baini sawahibi wa lam aqudh radi'a." Saya tak suka, dia kata, kalau kita balik hanya sekadar balik kosong begitu. "Wallahi la adhhabanna ila dhalika al-yatim fala akhudhanna." Demi Allah, saya akan patah balik semula kepada anak yatim tersebut, saya akan ambil dia. Qala la alayki an taf'ali. Asallahu an yaj'ala lana fihi barakah. Masya-Allah. Suami dia pun masya-Allah. Hadis kata apa? Sayyidina Hadis kata apa? La alayki an taf'ali. Maksudnya tak ada masalah, kamu tak akan dicela kerana kamu buat perkara tersebut. Moga-moga dengan sebab anak tadi akan mendatangkan barakah kepada kita. Maksud mereka pun telah melihatkan barakah tersebut. Hakikatnya Sayyidatina Halimah ketika melihat Nabi telah jatuh cinta dia dengan Rasulullah. Tapi disebabkan kerana suara-suara macam-macam sangat ni, nanti orang kata, ambil berapa anak yatim, siapa yang akan support kamu nanti dengan duit, siapa yang akan bagi kepada kamu, apa nak diharap dengan mak, dengan Tok Wan dia. Mereka tak akan boleh bagi seperti mana ayah akan bagi kewangan kepada orang yang bela anak dia. Itu dunia. Jadi sebab tu kita katakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kata bertembung di antara dunia dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didahulukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didahulukan untuk kita mempertahankan agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah yang terbaik dibandingkan dengan dunia dan isinya. Itu maksudnya. Tamam? Fa dhahabtu ilaihi fa aqadtuhu wa ma hamalani ala akhdhihi illa anni lam ajid ghairah. Jadi kata dia pada permulaannya, tidaklah yang menyebabkan saya ambil beliau melainkan pada waktu tersebut kerana tidak ada orang lain. Qalat falamma akhadhtuhu raja'tu bihi ila rahli falamma wada'tuhu fi hijri
aqbala alaihi thadiyaya bima sya'a minal laban. Allah, bila mana aku letakkan anak itu, yakni baginda Nabi SAW di atas ribaanku, pada waktu tersebut ketika dia dahaga untuk minum susu, diletakkan mulutnya pada buah susuku, terus Allah Ta'ala kembalikan susu yang banyak kepada buah susu. Fasyariba hatta rawiya, dan Nabi minum sehingga kenyang. Wa syariba ma'ahu akhuhu damratu hatta rawiya, kemudian saudaranya juga, yakni anak kepada Sayyidatina Halimah, iaitu Damrah, juga boleh minum sehingga kenyang. Summa nama, kedua-dua mereka tidur kekenyangan. Wa ma kunna nanamu ma'ahu qabla dhalik, sebelum ni kami tak mampu tidur dengan Damrah. Damrah kerja menangis saja kerana lapar. Tapi hari ini ketika datangnya Sayyidina Rasul, duduk bersama dengannya, minum susu, duduk saya di ribaan Sayyidatina Halimah, keluar susu tu. Allah Ta'ala berikan barakah tadi. Wa ma kunna nanamu ma'ahu qabla dhalik wa qama zawji ila syarifi fa idza biha hafilun. Nah, ketika dia datang dan kemudian dia melihat dalam keadaan untanya penuh dengan susu. Fa halaba minha ma syariba, kemudian terus diperahnya susu unta tadi dan minum. Wa syaribtu, dan aku pun minum. Hatta tahina shiba'an wariya, sehingga kami kenyang dan juga kami hilang dahaga. Fabitna bi khairi lailatin, malam tu kami tidur dengan sangat terbaik. Kenapa? Karena kami telah diberikan nikmat rezeki yang tidak ada sebelum ini. Qalat yaqulu sahibi hina asbahna, pada waktu paginya suami aku berkata, ta'allami ya Halimah, wallahi inni la araki qad akhadti nasamatan mubarakah. Ketahuilah wahai Halimah, sesungguhnya demi Allah, sesungguhnya aku tidak memandang melainkan kamu telah mengambil anak yang sangat berkat. Alam tara ila ma bitna fihi minal khairi wal barakah, tidakkah kamu lihat kita tidur dalam keadaan yang kebaikan dan barakah. Falam yazadillahu yurina khaira. Allah, sebab tu siapa yang Nabi bersama dengannya selalu, maka dia akan selalu dilimpahi dengan barakah. Lazimkan salawat kepada Nabi SAW, kerana bersalawat kepada Nabi adalah ma'iyatuna ma'ar Rasul. Samaan kita dengan Nabi adalah dengan melazimkan kita dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jangan ditinggalkan salawat. Alhamdulillah kita sepanjang Ramadan kita laksanakan bacaan Dalailul Khairat, yakni lebih kurang setengah jam ataupun 15 minit sebelum majlis berbuka puasa. Sebelum kita buka puasa, kita baca ramai-ramai Dalailul Khairat. Jadi moga-moga ini akan berterusan. Kerana waktu hampir buka puasa tadi itu adalah waktu yang barakah, doanya mustajab. Jadi nak doa dengan doa kita mungkin akan berlaku khusur, akan berlaku kekurangan. Maka kerana itu kita pilih baca Dalailul Khairat. Kerana dalam tu salawat, kerana orang yang bersalawat kepada Nabi SAW, hajatnya diperkenankan oleh Allah, dan yang dia tidak sebutkan juga akan diperkenankan oleh Allah. Semuanya diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Tamam? Hatta yang dia tak mampu sebutkan, yang dia tak terintah pun diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamam? Qalat, tengok di sini kata, thumma kharajna wa rakibtu atani zilka, kemudian kami pun keluar dan aku pun naik kembali keldai betina aku. Wa hamaltuhu 'alaiha ma'i, dan aku bawa Nabi SAW bersama denganku. Wallahi laqad qata'tu birrakbi ma yaqdiru 'alaiha syai'un min humurihim, dan demi Allah, dia telah memotong semua kenderaan wanita-wanita yang datang daripada kampung yang bawa anak-anak kecil, dipotongnya oleh keldai betinaku yang sebelumnya ini tempang, kurus, tak mampu nak bergerak laju, mampu bergerak laju pada waktu sekarang. Ma yaqdiru 'alaiha syai'un min humurihim. Min humurihim. Jadi perlu diberi perhatian dalam bacaan. Dalam hadis, bila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan apa? Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Humrun na'am.
Jangan baca silap. Kata Nabi SAW, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahida. Kalaulah diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala dengan sebab kamu kepada seorang lelaki, itu lebih baik kepadamu min an yakuna laka humru an-na'am. Itu lebih baik daripada kamu mendapatkan humrun na'am. Humrun na'am makna dia apa dia? Humrun na'am maknanya adalah an'amul hamra, iaitu unta merah. Merah ni maksud dia apa? Unta koko yang sangat cantik maksudnya. Tamam? Itu adalah sifat kepada sebaik-baik unta. Baik. Jadi humr adalah jamak kepada bukan humr bukan jamak. Jadi humr ni adalah daripada perkataan al-hamra. Beza dengan humur. Jadi kena baca dengan dhammahkan mim. Minta maaf, sukunkan mim. Khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Jangan baca humurun na'am. Kalau baca humurun na'am, maksud dia apa dia? Maksudnya keledai. Nah, humur jamak kepada himar. Jadi jangan tersilap baca. Ada orang pergi baca humurun na'am. Ada yang baca lagi humurun ni'am. Lagi tak betul. An-ni'am maksudnya ni'mat yang Allah Ta'ala beri. An-ni'am. Boleh. Baik. Jadi kata Sayyidina Halimatus Sa'diyah radhiyallahu ta'ala anha, kata beliau, hatta inna sawahibi la yaqulna li ya binta abi Zu'aib wayhaki irba'i alaina ay irfuqi alaysat hadhihi atanuki allati kunti kharajti alaiha fa aqulu lahunna bala wallahi innaha lahiyahi fayaqulna wallahi inna laha la sya'n. Inna laha la sya'nan. Jadi unta ni lain macam ni, kata dia. Kerana apa? Kerana bergerak laju. Ini ke unta, apa ni, bukan unta, keledai. Keledai betina yang kamu naik ni semalam ke ni? Katanya ya, yang semalam. Ini pelik dia kata. Ni ada sesuatu ni. Qalat summa qadimna manazilana min biladi bani Sa'din ma a'lamu ardan min ardillahi ajdaba minha. Kata Sayyidatina Halimah, tidak ada bumi yang paling kering pada waktu itu melainkan negeri kami. Nak beritahu mubalaghahnya, kata waktu itu sangat kering. Fakanat ghanami taruhu alayya hina qadimna bihi ma'ana shiba'an lubna. Maknanya kalau kata kambing-kambing kami diperah susunya, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kanat ghanami taruhu alayya hina qadimna bihi ma'ana shiba'an lubna. Shiba'an lubna maksudnya mereka dalam keadaan yang kurus, kemudian tak banyak susu yang keluar daripada badan kambing kami. Dan tiba-tiba bila mana kami balik, hina qadimna bihi ma'ana shiba'an lubna. Tapi bila mana kami balik bersama dengan Nabi SAW, apa yang berlaku kepada kambing-kambing yang kami bela? Shiba'an lubna. Jadi kambing yang penuh dengan susu, mengenyangkan dengan susu yang ada dalam kantung susunya. Fa nahlubu wa nashrabu wa ma yahlubu insanun ghairana ghairuna minhum qatrata laban wa la yajiduha fi dhar'in hatta kana al-hadiruna min qaumina yaquluna li ru'atihim wayhakum isrihu haythu yasrahu ra'i binti abi Zu'aib فيسرحون فتروه أغنامهم جياعا هزلا ما تبضوا بقطرة لبن وتروه غنمي شبعا لبنا فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والبركة حتى مضت سنتاه ففصلته عن الرضاعة. Jadi kambing kami ketika mana dilepaskan di padang ragut, dia akan balik dalam keadaan yang penuh kantung susu. Maka tidak ada susu lain melainkan susu kambing kami saja. Maka orang-orang yang berada waktu itu di kampung Bani Sa'ad kata kepada orang-orang yang bela kambing mereka, bawa pergi duduk dengan kambing binti Abi Zu'aib.
iaitu anak kepada Abi Zu'aib, iaitu Sayyidatina Halimah. Bawa kambing-kambing kamu pergi dekat dengan kambing-kambing Halimah tu Sa'diyah, maka tu akan lebih dapatkan barakah. Tak, rupanya kambing mereka tetap juga kurus, kambing-kambing yang kenyang, dan kemudian balik dalam keadaan yang penuh dengan kantun susu. Kambing mereka tak ada apa-apa. Kenapa? Karena mereka dulu menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat wa kuntu la adkhulu alaihi bil lail illa wajadtu as-saqfa qad infaraj wa qad nazala alaihi al-qamru yunaghihi ay yuhaddithuhu. Masya-Allah. Disebutkan dalam riwayat Sayyidina Imam Ibn Hisham kata, setiap malam tidaklah aku masuk kepada baginda Rasul yang waktu itu masih kecil, melainkan aku dapati bumbung rumahnya akan terbuka. Itu sebut. Dan melihat waktu itu bulan bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yashibbu shababan la yashibbuhu al-ghilman. Baginda membesar menjadi pemuda yang tidak seperti pemuda yang lain. Falam yablugh sanataihi hatta kana ghulaman jafra ay mumtali al-jambain. Maksudnya jadi dalam keadaan yang gagah. Wa kana qalat faqadimna bihi ala ummi. Jadi bila cukup dah 2 tahun, jadi anak yang apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, anak yang nampak semangat, sihat. Qalat faqadimna bihi ala ummi. Kami pun bawa kembali pergi kepada ibunya. Wa nahnu ahrasu syai'in ala mukthihi fina. Padahal kami yang sangat berharap agar anak ini berada terus dengan kami. Tapi disebabkan kerana sampai waktu untuk diberi semula kepada si ibu, maka kami bagi baliklah pada cukup umurnya 2 tahun, yakni ketika dah dipisahkan daripada susu. Lima kunna nata'arrafu min barakatihi, kerana kami tahu tentang barakahnya anak ini. Faqultu li ummihi da'ina narji'u bihi. Bagilah kami balik dengan dia. Fa inna nakhsha alaihi waba'a Makkah. Alasan, Sayyidina Halimah tu Sa'diyah bagi alasan, kata kami bimbang dengan wabak yang ada di Mekah ni boleh menyebabkan terkena kepada anak ini. Walam nazal biha hatta raddathu ma'ana. Jadi dipujuk akhirnya Sayyidatina Aminah berilah izin untuk kami bawa balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intaha kalamu bin Ishaq. Maka ni cerita yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq di dalam sirah beliau. Wa qala ghairuhu wa ba'da hawlain min marji'iha bihi ay fil 'am al-khamis min maulidihi sallallahu alaihi wasallam ataahu malakani fashaqqa sadrahu istakhraja qalbahu fashaqqahu واستخرج منه علقة سوداء وقال هذا حظ الشيطان منك ثم ملآه حكمة وإيمانا ثم لأماه يعني فالتأم الشق لأماه يعني ditangkupkan semula. Ini berlaku kisah dibelah dada Nabi ketika mana Nabi berumur 5 tahun. Dan kemudian dibuang daripada hati Nabi, jantung Nabi, hadzus syaitan. Kata para ulama, hadzus syaitan di sini apa maknanya? Hadzus syaitan sebagian ulama mengatakan yang dimaksudkan di situ adalah gumpalan hitam yang menjadi tempatnya syaitan. Ada kata begitu. Tapi ini dipegang oleh para guru kami, antaranya Maulana Syekh Al-Imam Ali Jum'ah hafizahullahu ta'ala, dan juga disebutkan juga oleh Maulana Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab beliau Muhammad Insanul Kamil. Diceritakan bahawa baginda Nabi dibuang hadzus syaitan tadi bukan bermaksud dibuang tempat syaitan akan duduk dalam hati Nabi. Maksud Nabi akan tergoda dengan syaitan. Tidak. Kata para ulama, ini dimaksudkan dengan hadzus syaitan tadi adalah dibuang sebahagian daripada rahmat Nabi kepada syaitan. Kerana kalau tak dibuang itu, maka Nabi akan bersifat rahmat kepada syaitan. Kerana ini nanti akan bercanggah dengan apa yang telah Allah Ta'ala arahkan. Apa dia Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu musuhmu, ambil dia sebagai musuh. Maka dibuang hadzus syaitan, yakni tempat yang mana boleh untuk dijadikan ataupun menjadi rahmat kepada Nabi, daripada Nabi kepada syaitan. Kerana Nabi adalah rahmatan lil alamin. Dan syaitan terkeluar daripada perkara tersebut. Kenapa? Kerana dia memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebahagian daripada pandangan, dan pandangan itu hasan, bagus kan, sesuai dengan janabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian
ثم قتمه بقاتم النبوة بين كتفيه كالطابع ثم قال أحدهما لصاحبه, kemudian dicop di belakang Nabi dengan khatamun nubuwah. Kemudian dikatakan kepada salah seorangnya, zinhu bi asyratin min ummati, timbangkan dia dengan 10 orang umatnya. Fafa'ala fawazanahum, ketika ditimbang maka Nabi melebihi umatnya yang 10 orang tadi. Summa qala zinhu bi mi'atin min ummati, timbang lagi dengan 100 umatnya. Fafa'ala fawazanahum, maka Nabi tetap melebihi 100 orang tersebut. Summa qala zinhu bi alfin min ummati, fafa'ala fawazanahum hatta qala wallahi law wazantahu bi ummatihi kulliha lawazanahum. Jadi di sini ditimbang pula dengan 1000 umat, tetap Nabi SAW melangkaui umatnya. Timbangannya lebih berat pada Nabi SAW, dan dikatakan oleh salah seorang malaikat tersebut, demi Allah, kalau kamu menimbangnya dengan umat seluruhnya, maka tetap dia akan melebihi umat tersebut. Summa qabbala ra'sahu wa ma baina 'ainaihi, kedua-dua malaikat ini iaitu Jibril dan Mikail mencium di antara dahi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala ya habibu lam tura, wahai kekasih, janganlah kamu bimbang, innaka law tadri ma yuradu bika minal khairi laqarrat 'ainak, kalaulah kamu tahu apa yang telah ditetapkan kepadamu dengan kebaikan, maka akan tenang hatimu. Itu yang disebutkan oleh Sayyidina Jibril dan Mikail ketika mana mereka akan naik ke langit pada waktu tersebut ketika Nabi masih kecil. Maknanya mereka dah datang bertemu dengan Nabi ketika kecil lagi, dah mai dah. Cerita benda tersebut kita sedia maklum. Berlaku pembelahan dada. Wa ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fama huwa illa anna waliyan anni an wallaya anni, fama huwa illa an wallaya anni wa ka'annama al-amru mu'ayanatun. Jadi di sini ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fama huwa illa an wallaya anni wa ka'annama al-amru mu'ayanah. Al-amru mu'ayanah maksudnya apa dia? Dilihat dengan pandangan mata jelas maksudnya. Wa fi sahih al-Bukhari 'an Sa'ib bin Yazid qala kuntu khalfa dhahrihi sallallahu alaihi wasallam fanadhartu ila khatamin nubuwati baina katifayhi wa li muslimin anna al-khatama kana ila jihati katifihi al-yusra. Jadi disebutkan kata khatam nubuwah yang ada di belakang Nabi ini di mana? Di berhampiran dengan sebelah kiri. Ini berbetulan dengan jantung baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian qala Ibnu Ishaq fataqawwafat alaihi Halimatu ba'da dhalik. Halimatu Sa'diyah selepas itu bimbang. Setelah mana dilihat Nabi SAW dibelah dadanya dan sebagainya, maka dia mula bimbang. Faraddathu ila ummi faqalat laha ma aqdamaki bihi ya dhi'ru. Maka Sayyidatina Aminah bila mana tengok Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidatina Halimah bawa mai awal, kan dia minta dulu nak duduk nak jaga Nabi, tiba-tiba bawa mai awal pula lah. Maka kata dia, apa yang menyebabkan kamu bawa dia? Ya zir. Apa zir maksud zir? Al-atifah ala waladi ghairiha, ay murdi'ah lahu. Zir maksudnya wahai orang yang kasih kepada anak orang lain, yang telah dia susukan. Jadi wahai ibu susunya, itu maksudnya. Wa qad kunti harisatan alaih, sedangkan kamu sangat-sangat nak untuk jaga dia. Maksudnya Sayyidatina Aminah dah faham dah. Waktu kamu mai bagi tahu kata ni wabak lah apa semua kali tu, kamu Sayyidina Halimah, Sayyidina Aminah kesian tengok. Tak apalah, ambil lah dia, kamu bawa lah balik. Fa akhbaratha, maka dia pun maklumkan kata apa yang berlaku pada Nabi di belah dada. Dia bimbang dengan Nabi. Qalat, maka kata Sayyidatina Aminah, cuba tengok ni ibu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidatina Aminah? Afa taqawwafti alaihi, afa taqawwafti alaihi, kamu bimbang dengan dia? Wallahi ma lisyaitan ala ibni hadha min sabilin. Tengok, ini ibunya arifah billah. Ini hamba Allah Ta'ala yang sangat arif billah. Itu pun tidak ada orang kata mak ayah Nabi dalam neraka.
Tak ajaib ke? Nah. Dia lebih kenal Nabi SAW sebelum kita semua kenal. Kalau kata kamu beriman dengan Nabi, sebabkan kerana setelah Nabi SAW diutus menjadi Rasul, kamu kata kamu beriman, maksudnya kamu boleh kata kamu lebih daripada Sayyidatina Aminah, kamu lebih daripada Sayyidina Abdullah, yang kedua-dua daripada mereka lah lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Ajib. Orang yang sebut macam ni orang yang ajib pada ucapan mereka. Lepas tu moga Allah Ta'ala jaga lidah kita, anak cucu kita daripada mengatakan yang tidak baik kepada keluarga Nabi SAW. Kata Sayyidatina Aminah, wallahi ma li syaitan ala ibni hadha min sabilin wa inna lahu la sya'nan. Nah, syaitan tidak akan ada jalan untuk nak menggoda dan juga melakukan yang buruk kepada anakku, dan anakku ini ada kedudukannya. Walaqad ra'aitu hina hamaltu bihi annahu kharaja minni nurun ada'a li qusura Busra min ardi Syam. Dan aku telah melihat ketika aku mengandungkan dia, keluar daripadaku cahaya yang menerangi sampai kepada qusur Busra. Nah, sampai di Busra dekat dengan Syam, terang cahaya tersebut, nampak qusur Busra punya cerahnya. Wa fi sanati sadisah min maulidihi sallallahu alaihi wasallam kharajat bihi ummuhu ila al-Madinati lituzirahu akhwal jaddihi Abdul Muttalib wa hum banu Adi bin Najjar min al-Khazraj wa aqamat bihi syahra. Jadi di sini tidak disebut kata nak pergi lawat maqam ayahnya. Bima'ruf dah pergi ke kampung Bani Najjar dan maqam ayah Nabi di kampung Bani Najjar. Takkanlah dia pergi tak lawat maqam ayahnya. Nah, baik kita kata tak semestinya dia pergi lawat kampungnya, mungkin tak pergi lawat kubur. Lah. Nabi kata dalam hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Kenapa Nabi larang untuk lawat kubur pada waktu tersebut kepada para sahabat? Kata kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Lawatlah sekarang. Maknanya apa dia? Maknanya melawat kubur ni telah menjadi adat bagi Arab pada sekian lama. Cuma Nabi larang pada permulaan pada waktu tersebut setelah mana Nabi diutus, kerana bimbang takut berlaku yang tidak baik, ataupun bukan kerana para sahabat pergi sembah kubur. Tidak. Nanti mereka doakan kepada ahli kubur tersebut dengan doa-doa agar diampunkan dosa ibu ayah mereka padahal mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Sebab tu maka sekarang ni bila mana dah selamat daripada perkara tersebut dan para sahabat telah mengetahui hakikatnya, maka Nabi kata ala fazuruha, lawatlah kubur. Dan kubur tadi pula umum. Sebab tu melawat kubur ni ada beberapa jenis. Yang pertama, melawat kubur untuk mendapatkan mau'izah. Nah, melawat kubur untuk mendapatkan mau'izah ini umum. Tak semestinya kubur muslimin, atau kubur kafirin sekalipun. Untuk dapatkan mau'izah, kita lalu di kubur orang Kristian pun kita akan rasa ingat mati. Kerana kita nampak salib yang ada di kubur tadi, lalu di kubur orang-orang bukan Islam dan sebagainya yang lain, kita akan hadir perasaan tersebut. Kan kita waktu tengok kubur kita akan teringat hantu ya. Itu orang Melayu lah. Nah, kita akan ingat mati. Jadi kita akan kembali dalam tanah macam mana mereka dah kembali. Itu untuk mau'izah. Ada yang pergi lawat kubur, yang kedua untuk mau'izah dan juga untuk barakah. Tambah satu lagi barakah. Ini kubur orang-orang saleh. Nampak? Dan ada kubur yang kita lawat kerana silah. Nah, kerana silah dengannya, iaitu kerana ada hubungan. Kuburnya orang-orang yang kita kasih. Nampak? Jadi itu antara sebab kenapa orang melawat kubur. Ada 3 sebab. Nah, kerana mau'izah, kerana barakah, dan kerana silah. Kerana adanya hubungan dengan orang yang kita lawat tersebut. Maka dengan sebab mau'izah, tidak dilarang untuk kita melawat mana kubur sekalipun. Kubur siapa sekalipun kita boleh pergi, tidak ada masalah. Atau kubur bukan Islam sekalipun. Tapi kita pergi bukan untuk doakan kepada mereka. Ya Allah, masukkan mereka dalam syurga Allah Ta'ala. Kerana zahirnya dalam keadaan tersebut. Tapi kita pergi kerana nak mau'izah. Untuk hadirkan perasaan, untuk kita ingat mati. Tak ada masalah. Dan kemudian dibawa pada umur Nabi kita umurnya 6 tahun, maka ibu Nabi kita Muhammad membawa baginda Rasul ke Madinah Al-Munawwarah untuk melawat bapa-bapa saudara Nabi sebelah ibu. Nah, akhwala jaddihi, maksudnya sebelah datuk Nabi SAW. Maksudnya bapa saudara datuk Nabi, sebelah ibu. Ya, ini anak-anak kepada Sayyidatina Salma. Yang Sayyidina Salma berkahwin dengan Sayyidina Hashim. Nah, maka lahir Sayyidina Abdul Muttalib, yani Syaibatul Ham. Wahum banu Adi bin Najjar min al-Khazraj.
wa aqamat bihi syahra. Maka duduk di sana selama sebulan. Wa ruwiya anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala ahsantu sibahata fi bi'ri bani Adi bin Najjar min yawma idzin. Nabi SAW kata, aku pandai berenang ketika mana berada di kampung Bani Adi bin Najjar, yakni di kebun-kebun mereka itu ada kolam, dan aku belajar berenang di situ dan aku pandai berenang setelah itu. Maka Nabi SAW belajar mula-mula berenang di mana? Di Madinah Al-Munawwarah, iaitu di Bi'ri Bani Adi bin Najjar. Maka kena ajak anak-anak kita berenang. Boleh? Dia saya sebut semalam dalam Rawhah, apa dia? Ada seorang khalifah sebut, kalau anak kamu tak pandai menulis, tak erti lagi menulis, nanti orang akan boleh ajak dia tulis, ataupun ada orang boleh tuliskan untuk dia. Tapi kalau dia tak pandai berenang, tak ada orang boleh berenang kat dia. Kalau jatuh dalam laut, tenggelam gitu lah. Ada orang boleh tolong berenang kat dia, orang tu berenang kat dia lah. Bukan berenang kat apa ni yang nak tenggelam tadi. Lepas tu kena belajar berenang. Wa kana yahudul Madinah yawma idzin yakhtalifuna ilayhi wa yata'arrafuna fihi alamatun nubuwah. Wa yata'arrafuna bihi fihi alamatin nubuwah. Jadi waktu ketika tu Yahudi Madinah mula datanglah kepada Nabi dan mula tengok dah Nabi SAW dan tahu tentang alamat kenabian Nabi. Summa raja'at bihi, dan ketika dibawa balik ke Makkah Al-Mukarramah, famatat bil abwa, maka wafatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafatlah ibu Nabi kita Muhammad di Abwa. Ibu Nabi kita wafat di mana? Di Abwa. Bil Muwahhadah. Ini tempat yang saya teringin nak pergi tapi tak pergi lagi. Wa huwa makanun baina Makkah wal Madinah wa baqiya bil Abwa hatta intaha al khabaru ila Makkah faja'atuhu hadinatuhu Ummu Aiman. Maka duduk di Abwa sehinggalah sampainya khabar Nabi kita Muhammad SAW tinggal di Abwa, sehingga datangnya khabar ke Makkah, dan datanglah waktu tersebut hadinatuhu iaitu orang yang membela Nabi SAW ketika kecil, iaitu Sayyidatina Ummu Aiman. Beliau datang. Siapa Ummu Aiman? Maulatu abihi Abdullah bin Abdul Muttalib wa Ummu Usamah ibn Zaid fahtamalathu. Maka Sayyidatina Ummu Aiman yang datang. Masuk pula. Mau masuk? Mau masuk Ustaz ni? Fahtamalathu. Maka dia membawa pulang Nabi SAW. Wassahihu anna abahu Abdullah mata wa huwa hamlun. Yang sahih, pandangan yang kuat, bahawa ayahnya Nabi kita Muhammad SAW wafat ketika mana baginda Rasul SAW dalam kandungan. Wa amma ummuhu fahiya Aminah bintu Wahb bin Abdi Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr, wa kanat sayyidata qaumiha Bani Zuhrah, wa kana abuha sayyidahum wa lam yalida a'ni abawayhi ghairahu sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidatina Aminah dengan Sayyidina Abdullah berkahwin, tidak ada lagi anak lain melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini anak tunggal yang lahir dan satu-satunya anak kepada Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Aminah, Sayyidatina Aminah. InsyaAllah esok kita akan sambung faidatun azimah qala Al-Qurtubi radhiyallahu anhu fi tadhkirah. InsyaAllah esok kita akan sambung perbahasan tersebut. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.